السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah kita, yang mana sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan ini juga termasuk daripada sebahagian amalan-amalan salih yang kita lakukan pada bulan ini, dan amalan ini diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita akan teruskan hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, sambungan daripada minggu lepas. Minggu lepas kita telah baca sebahagian hadis-hadis Ramadan, dan pada minggu ini kita akan sambung hadis-hadis Ramadan yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثاله." Atau kama qala. Hadis ni menceritakan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan ibadah puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan sahaja semata-mata puasa yang ada di dalamnya. Kita kadang-kadang bila kita sebut Ramadan, kita akan kaitkan dengan puasa. Kita sebut bulan puasa. Tetapi di dalam Ramadan ada beberapa amalan lain yang juga dituntut untuk kita melakukannya. Ada beberapa amalan lain yang juga kita disuruh untuk melakukannya. Antaranya qiyam Ramadan, iaitu kita mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat. Ini juga termasuk di dalam perkara yang dituntut untuk kita lakukan, walaupun tidaklah ke tahap yang wajib, tetapi sangat dianjurkan. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, "Man sama Ramadan", sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, "Man qama Ramadan", sesiapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan. Qiyam Ramadan ini merujuk kepada salat malam yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Tarawih umpamanya, tahajud. Ini termasuk di dalam mendirikan malam-malam Ramadan. Kemudian tilawatul Quran ataupun tadarus al-Quran. Selain daripada kita puasa, selain daripada kita salat malam, menghidupkan malam-malam Ramadan, mengisi hari-hari Ramadan dengan tadarus al-Quran. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, apabila masuknya bulan Ramadan akan bertadarus bersama dengan Jibril alaihissalam. Jibril akan turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertadarus, yakni memperbetul, mendengar, memeriksa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut pada tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertadarus kebiasaannya sekali pada satu tahun, yakni pada bulan Ramadan. Tetapi pada tahun kewafatan, pada tahun Nabi meninggal,
disebut di dalam hadis itu bahawa Nabi SAW bertadarus sebanyak 2 kali. Selain daripada itu, di dalam bulan Ramadan ada padanya puasa, ada di dalamnya salat, ada di dalamnya tadarus dan tilawah Al-Quran, ada juga padanya zakat. Zakat yang dinamakan dengan zakat fitrah, zakat fitrah. Berhimpun padanya zakat. Dan pada bulan Ramadan juga ada kelebihan bagi orang yang melakukan umrah. Nabi SAW menyatakan sesungguhnya melakukan umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala melakukan haji. Melakukan haji. Dalam sebahagian riwayat dia kata melakukan haji bersama denganku, ma'i. Melakukan haji bersama. Jadi umrah pada bulan Ramadan ini menyamai pahala mengerjakan haji. Itu pahala yang sangat besar. Dan tidak ada balasan yang lebih besar daripada melakukan haji yang mabrur, melainkan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi sebab itu bulan ini dianggap sangat besar dan hebat, kerana padanya terhimpun pelbagai amalan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Berkumpul berbagai-bagai ibadat yang tidak terhimpun pada bulan-bulan yang lain. Ada puasa, pada bulan-bulan yang lain tidak ada yang dikatakan dengan puasa Ramadan, puasa wajib. Berkumpul padanya salat tarawih, salat tahajud, qiyam. Berkumpul padanya zakat, berkumpul padanya umrah, berkumpul padanya tadarus dan tilawah Al-Quran, berkumpul padanya sedekah, yang mana amalan-amalan ini tidak terkumpul ataupun tidak begitu ditekankan. Bukanlah maksud tak begitu, maksudnya bila masuk bulan ni sangat digalakkan, dianjurkan, dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti sedekah dianjurkan, ditekankan juga pada bulan-bulan yang lain. Tapi apa kata Aisyah? Nabi SAW sangat pemurah, orang yang rajin bersedekah. Tetapi apabila masuk ke dalam bulan Ramadan, baginda lebih bersikap pemurah dan bersedekah. Itu apa yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan as-siyamu junnah. Puasa merupakan perisai. Junnah, perisai. Perisai yang menghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Sebab itu orang yang berpuasa ni dia terhalang ataupun terlindung, terpelihara daripada melakukan maksiat. Fala yarfuth wala yajhal. Maka sesiapa yang berpuasa, janganlah dia mengatakan perkataan yang kotor. Rafatha, rafas, perkataan lucah. Perkataan yang kotor, perkataan yang lucah. Wala yajhal, dan melakukan perbuatan-perbuatan orang jahil. Perbuatan yang bodoh. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kemaksiatan lah. Wa inimru'un qatalahu, apabila dia berpuasa, dia sedang berpuasa, datang orang yang bergaduh ataupun orang yang cuba mencari gaduh, qatalahu aw syatamahu, datang orang yang nak bergaduh dengan dia, bertengkar ataupun memakinya, syatamahu, mari orang nak berkelahi dengan dia, nak bertengkar, nak bergaduh, cari pasal, memakinya, falyaqul, dalam keadaan dia berpuasa itu, hendaklah dia menjawab dan membalas kepada cacian, celaan, makian dan juga ajakan untuk bergaduh itu, innis saim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini yang kita kata sebagai junnah, perisai. Dia menghalang kita daripada membalas dengan balasan yang buruk, menghalang kita daripada memaki ataupun bergaduh, kan? Itu kesan orang yang berpuasa. Jadi kita akan tengok dalam satu hadis yang lain. Nabi SAW menyambung. Nabi kata, "Walladhi nafsi biyadihi, la khuluqu famis saim." Demi Allah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyab, lebih baik, lebih harum, lebih wangi baunya, indallah, di sisi Allah, min rih, daripada bau al-misk, kasturi.
Misk ni kasturi. Sebab yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan nafsu syahwatnya disebabkan oleh kerana aku. As-siyamu li, berpuasa itu sesungguhnya ibadah, puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Wal hasanatu, dan sesungguhnya kebaikan itu dibalas dengan satu kebaikan, hasanah. Kalau banyak hasanat. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali ganda. Hadirin mukminin, di dalam hadis ni ada beberapa benda yang boleh kita ambil. Antaranya kelebihan dan ganjaran kepada orang yang berpuasa ni, mulut dia berbau wangi di sisi Allah. Sebab kita tahu mulut orang yang berpuasa ni dia busuklah, mana dia tak makan. Kan? Mana dia tak makan, kemudian keluar apa dia ni, bau-bauan daripada perut dia, daripada apa ni, kesan daripada dia puasa itulah. Jadi Allah Azza wa Jal membalas sesuai dengan al-jaza' min jinsil amal. Mulut dia busuk, di sisi Allah wangi. Lebih wangi daripada kasturi. Kan? Sebab itu di kalangan para fuqaha, mereka memakruhkan, ada pandangan yang memakruhkan kita gosok gigi selepas daripada tengah hari. Ada pandangan, kita sebut ada pendapat. Kerana di sisi mereka, apabila seseorang itu basuh atau gosok gigi dia, menghilangkan kesan ibadah. Dan menghilangkan kesan ibadah ini dibenci. Kerana kita nak bagi nampak athar, kesan ibadat tu. Sebagai contoh, ada di kalangan ulama yang memakruhkan kita lap air wudu. Kita ambil wudu, ada khilaf. Ada kata boleh lap, ada kata tak boleh lap. Berdasarkan hadis, isteri Nabi bawa sapu tangan, kain tisu tu, bagi dekat Nabi, Nabi tolak. Nabi tak ambil, Nabi tak mau lap. Kerana nak membiarkan kesan wudu itu kekal ada di tangan. Jadi bila kita gosok gigi, dia hilang kesan ibadah. Dia hilang kesan ibadah itu. Maka sebahagian fuqaha mengatakan makruh. Walaupun pandangan lain menyatakan tidak ada hal di dalam, tidak ada masalah di dalam bab itu berdasarkan hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu. Ataupun sebahagian riwayat 'inda kulli salah. Tidak, laula an asyqa, kalaulah tidak kerana membebankan atau menyusahkan umat aku untuk mereka bersiwak setiap kali wudu. Umum, bulan puasa ke, tak bulan puasa ke, setiap kali mereka berwudu, setiap kali mereka salat, aku nak suruh mereka bersiwak. Jadi menunjukkan hadis ni umum. Nabi tak sebut bulan puasa kan, Nabi tak sebut bulan lain kan. Nabi kata laula an asyqa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Aku akan suruh mereka bersiwak. Jadi ada anjuran di situ, banyaklah lagi perbahasan di kalangan para ulama. Tapi kita kena faham juga, hadis ni dia kata di sisi Allah, indallah, bukan di sisi manusia. Jangan tuan-tuan pergi bagi kasturi ni kat orang pula. Kan? Kemudian Nabi SAW sebut, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dan dia meninggalkan syahwatnya kerana aku. Baik. Hadirin mukminin, jadi berdasarkan hadis ni kita tahu perkara yang membatalkan puasa ialah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, serta apa dia? Memenuhi syahwat lah. Memenuhi syahwat. Sebab itu apa sahaja yang boleh memenuhi syahwat, batal lah kan? Seperti hubungan suami isteri atau beronani, juga membatalkan, istimna' juga membatalkan
apa dia ni, puasa, kerana itu termasuk di dalam jalan memenuhi syahwat, kan? Memenuhi syahwat. Baik. Hadirin mukminin, ada juga di kalangan para ulama yang zahir dia ambil hadis ni, dia kata melakukan maksiat. Ini minoriti. Sesiapa yang tak makan, tak minum, tak bersama dengan isteri dia, tak memenuhi syahwat dia, tetapi di dalam Ramadan itu dia melakukan maksiat. Carut, maki, mengumpat, maksiat, dosa. Juga di sisi minoriti ulama batal. Batal. Batal puasa. Walaupun jumhur fuqaha kata membatalkan pahala puasa. Kan? Puasa dia tak batal. Ada beza tak pahala dengan puasa? Kalau kita kata batal puasa, dia kena qada. Tapi kalau kita kata batal pahala puasa, puasa dia sah. Dia tak perlu qada. Tetapi dia tak dapat apa. Nabi kata berapa ramai orang yang puasa, dia tak boleh apa melainkan lapar dan dahaga. Sebab itu hadirin mukminin, kalau kita berpuasa semata-mata kita tak makan, tak minum, disebut oleh para ulama, inilah serendah-rendah puasa. Ahwanus siyam. Serendah-rendah puasa, selekeh-lekeh puasa, seburuk-buruk puasa ialah orang yang semata-mata dia tak makan dan tak minum, tetapi perkara haram lain, perkara maksiat lain dia lakukan seperti biasa. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu hadis yang lain, yang mana Nabi SAW menyebut dengan jelas, Nabi SAW menyatakan daripada hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man lam yada' qawladh-dzur, sesiapa yang ketika dia berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amala bih, dan juga perbuatan berbohong itu, wal jahl, perbuatan jahil, maksiat. Apa kesan dia? Orang yang dia berpuasa tapi dia tak meninggalkan perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan dusta, perbuatan maksiat. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka tidak ada hajat bagi Allah Azza wa Jal untuk hambanya itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nampak tak? Maksudnya dalam hadis ni dia kata kalau tak meninggalkan perbuatan maksiat, meneruskan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan maksiat, Allah tak berhajat kepada dia meninggalkan. Tak, dalam erti kata yang lain, Allah tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan minum dia ataupun untuk dia berpuasa. Tidak ada makna puasa itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hadirin mukminin, di samping kita ni kadang-kadang dalam bab makan ni agak keras, agak ketat. Hatta bau makanan pun tak boleh. Bau makanan pun tak boleh. Bau sesuatu yang melazatkan, sesuatu yang sedap, sesuatu yang bau ni lah, bau-bau makan ni, bau-bau syahwat ni tak boleh. Rasa makanan pun tak boleh. Tetapi dalam masa yang sama, dia tidak meninggalkan apa yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita periksa balik, muhasabah balik, koreksi balik. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni, walaupun benda ni sebenarnya haram pada setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, tetapi bila mari Ramadan, hadirin mukminin, dalam keadaan syaitan diikat, dalam keadaan nafsu kita dikekang, artinya kita boleh kontrol ourselves. Kita ada kawalan kendiri. Kita boleh kontrol diri kita. Tapi kalau dalam masa yang sama, tuan-tuan, tak ada beza orang yang puasa dengan tak, ketika dia berpuasa dengan dia tak puasa, tak ada beza. Ketika syaitan diikat pun macam tu, ketika syaitan bebas pun macam tu. Bahkan lagi teruk, kalau masa syaitan dibebas, dia maki mungkin 3-4 kali,
tapi masa syaitan diikat ni berkandak dia maki. Yang ni juga ada satu lagi masalah. Pasal tu hadirin mukminin, dia kena ada beza. Masa kita puasa dengan kita tak puasa ni bagi ada kelainan, bagi ada beza, baru ada makna dan ada nilai di sisi Allah Taala. Kemudian Allah sebut lagi dalam hadis ni, Allah kata, sesungguhnya puasa itu dia lakukan kerana aku dan puasa itu untuk aku. Ini kata para ulama menunjukkan satu ketinggian yang tidak ada pada mana-mana ibadat. Nabi SAW sebut dalam hadis ini, Allah kata, puasa untuk aku. Tidak pada salat, tidak pada zakat, tidak pada haji, tidak pada umrah, tidak ada pada yang lain. Khas, tuan-tuan tak akan jumpa perkataan yang sama. Puasa untuk aku ni ada pada salat. Kerana kata para ulama, satu-satunya ibadah yang ikhlas di sisi Allah, maksudnya yang membentuk keikhlasan tu, yang memang kita buat kerana Allah betul. Yang lain pun kita buat kerana Allah, yang lain pun kita ikhlas. Tetapi puasa ni dia special tu sebab semayang kita tak boleh nak sembunyi. Zakat kita tak boleh nak sembunyi. Kita melibatkan orang. Semayang orang nampak, zakat kena pergi bagi dekat orang. Ibadah yang lain apa dia? Dia ada zahir dia. Orang nampak. Tapi puasa ni kalau tuan-tuan tak habaq, memang orang tak tahu. Hatta dalam Ramadan ni pun, yang mai duk buka puasa hari-hari tu, bukan semuanya kita boleh confirm kata puasa betul. Mungkin ya. Kan? Tambah orang perempuan. Orang perempuan lagilah boleh tak puasa kan, pasal depa ada uzur. Kan? Depa ada uzur. Tapi yang mai semayang ni puasalah. Pasal macam mana nak puasa? Macam mana tak puasa dah boleh mai semayang. Jangan pelik pula, saya tak puasa tapi saya semayang. Oi, ajaran Ahmadi kan ni. Kan? Tapi orang perempuan yang duduk di luar tu, kan, yang kita jumpa tu, tuan-tuan tahu tak kata dia puasa? Kan? Cergah pelik perempuan ni. Tak puasa kot. Mungkin boleh jadi. Tapi kalau laki mana ada uzur. Jangan tuan-tuan, kan? Anak dia tengok, ayah makan nasi. Macam mak hang juga uzur. Penin budak tu. Dia pergi mengaji kafar. Uzur ni hanya pada wanita. Tengok-tengok pak dia pun uzur. Besok dia pergi cerita kat ustazah dia. Ustazah ni silap ajar. Awak, bapak saya yang laki pun uzur. Ustazah kata perempuan saja. Dah ustazah tahu pak dia tu kaki ponting puasa. Hang anak siapa? Kan? Ustazah tu pula menyampaikan maklumat sepantas di hujung jari. Kan? Budak-budak ni dia tak bohong, dia cerita habis. Kan? Jadi kita tak tahu mereka ni puasa ke tak puasa. Dia mai duk buat tak larat, letih tu. Kadang lebih letih. Orang yang tak puasa ni dia lebih letih pada orang puasa. Kan? Dia buat tak letih, orang ni panas letih. Kan? Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan kalau nak bohong pun tak ada siapa nak boleh trace. Tuan-tuan boleh pergi beli nasi di mana-mana, balik makan di rumah. Kalau nak selamat lagi, masak sendiri. Tuan-tuan balik di rumah sekali lagi, tak nasi ataupun yang baki-baki bulan puasa, perangat. Makan, beridang. Tak ada siapa nak tahu. Keluar mai lap mulut, basuh mulut elok-elok, jangan duk biar ada nasi ke bawah. Lap mulut elok-elok, keluar kok kangak, tak ada siapa boleh tangkap. Tak ada siapa. Payah nak tangkap orang tak puasa ni. Kan? Pasal kita tak boleh tahu. Kalau kita nak bawa pergi scan dia pun mungkin dia kata ni nasi semalam ni. Kan? Payah nak tangkap orang tak puasa. Kita bolehlah buat peraturan jual pukul 3. Kita buat peraturan jual pukul 3. Pukul 3 tu sebenarnya awal lagi, boleh lagi. Nak buka puasa duk ada 4 jam, 5 jam lagi. Pukul 3 nasi. Ikan goreng, kuah taruh atas, kasih campur. Pukul 3. Pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, 4 jam duk jerak elok. Kan? Awal beli buah kuah campur, biar dia sebati elok sikit. Kan? Boleh je nak bohong. Kan? Dulu Grab dulu ada pemandu Grab. Dia tulis Lim Kik Chong. Memang tengok
Melayu. Dia pun cek doktor ni. Dia kata nama Cina. Dia kata dulu mu'alaf belum masuk Islam dah. Kan? Pergi grab boleh hantar pukul berapa pun. Kan? Tapi tuan-tuan, jangan main-main. Orang puasa ni, walaupun dia tak puasa, walaupun dia melanggar perintah Allah, tapi bila dia nak beli makan, dia beli kedai Islam. Dia tak beli kedai haram. Kita kata ada kedai Cina tu buka awal, hang cermat sikit. Walaupun aku tak puasa, tapi aku tahu yang mana halal, yang mana haram. Nampak kan? Yang ni baguslah kan? Baik. Itu sikitlah. Dan dalam hadis tu dia kata Allah yang akan balas, wa ana ajzi bih, aku yang akan balas. Jadi kita tak tahu berapa kadar pahala puasa ni. Itu satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah hadis tu dia kata satu kebaikan 10 pahala. Satu kebaikan 10 pahala. Ini untuk ibadat yang lain. Satu kebaikan 10, tapi untuk puasa infinity. Wallahu a'lam. Berapa banyak pahala puasa kita tak tahu. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Kita tengok satu lagi hadis, tuan-tuan nak balik bukan nak balik makan kan. Dengar bila bagi lebih sikit. Wa an Jabir, satu lagi hadis tu kita tangguh. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah, Allah meridai dia dan ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura' al-ghamim. Kata Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Mekah pada peristiwa tahun pembukaan kota Mekah, 'am al-fath. Fathul Makkah. Tahun pembukaan kota Mekah. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasama, pada awalnya Nabi SAW berpuasa. Hatta balagha qura' al-ghamim, sehinggalah baginda sampai di suatu tempat qura' al-ghamim. Qura' al-ghamim. Fasama an-nas, manusia juga turut berpuasa di dalam musafir. Sebab itu hadirin mukminin, apabila para fuqaha berbincang tentang berpuasa ketika musafir, mereka telah khilaf, berbeza pendapat kepada apa hukum puasa ketika musafir. Kerana di dalam riwayat-riwayat hadis, ada ketika Nabi berpuasa, ada ketika Nabi berbuka. Lebih menarik tuan-tuan, orang Melayu punya perangai, kalau orang tak puasa, tak boleh makan sekali dengan orang puasa. Orang Melayu boleh mana tak tahu. Maka mana-mana hak yang tak puasa tu, bila nak time puasa, perambat. Habis, pergi duduk sana. Amboi, tak puasa, bersabuk dengan orang puasa. Tak boleh makan sekali. Woi, pantang larang. Orang puasa jadi tak boleh duduk sekali. Bukanlah saya nak kempen orang tak puasa, so main duduk ni. Tapi tak ada. Ajak anak-anak kita main duduk. Dia tak puasa, suruh dia doa. Wanita-wanita yang tak puasa duduk sekali satu meja. Sekurang-kurangnya kita boleh doa sama-sama. Kan? Kita boleh merasai suasana iftar. Mereka kata tak boleh mana? Boleh. Orang puasa mana boleh makan dengan orang tak puasa? Dalam hadis Nabi SAW, ada perbuatan makan sama. Bisa dengar? Orang puasa makan. Sekali dengan orang tak puasa. Kan dalam hadis sahabat Nabi SAW, mereka keluar musafir. Ada sebahagiannya berpuasa dan ada sebahagiannya tak puasa. Duduk sekali. Yang puasa, yang tak puasa makan. Orang yang puasa lah, tapi mereka duduk sekali. Kan? Tak salah, tak dilarang untuk orang yang tak puasa duduk sekali iftar bersama-sama ketika dia duduk dengan keluarga dia yang berpuasa. Manusia puasa. Jadi kita nak boleh, kalau tuan-tuan nak pergi musafir, boleh tak puasa? Boleh. Cuma sebahagian mazhab, umpamanya mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata satu orang yang nak bermusafir, kalau dia nak puasa, tak ada masalah lah. Dia tak ada puasa, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak mau puasa, dia kena tengok pada waktu dia bertolak daripada rumah dia. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia keluar daripada rumah dia selepas daripada waktu subuh, dia wajib berpuasa.
Kalau dia bertolak selepas subuh, dia wajib puasa. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur pukul apa? InsyaAllah Ustaz, saya pergi pukul 9. Dia wajib berpuasa. Kalau dia nak berbuka puasa, dia tak mau berpuasa, dia kena keluar sebelum daripada subuh. Hendaklah ketika masuknya subuh itu, terbitnya fajar itu, dalam keadaan dia sedang bermusafir. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, seperti mana yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi kata ruksah untuk orang yang tak puasa tu, ruksah untuk orang yang boleh buka puasa tu adalah bagi musafir. Ini saya bahas sikit. Ruksah untuk orang yang boleh buka puasa adalah untuk musafir. Tapi satu orang yang ketika subuh dia duduk di rumah dia lagi, azan subuh, ke subuh tadi 6:17, 6:20 tu dia duduk di rumah dia lagi, artinya dia musafir tak lagi? Dia musafir ke tak lagi? Tak lagi. Artinya dia bukan musafir, maka dia kena apa? Puasa. Dia kena puasa, kan? Itu disebut oleh mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Cuma bila dia keluar dia bawa kereta jalan raya daripada 4 lorong dia nampak 8 lorong. Awak abang nak pi, laki dia bawa kereta, awak abang sampai nak pi langgar divider. Ada divider ke? Bukan lorong lagi ke? Abang pergi tepi minum air. Kalau tidak, bukan kata tekan puasa dengan raya-raya tak ada. Kan? Apabila sampai di balagha qura'al ghamim, fasama an-nas, thumma da'a biqadah. Nabi sampai kedah. Kalau kita thumma da'a biqadah min ma', Nabi meminta satu bekas. Qadah dia macam satu bekas. Bekah lah. Qadah ni lah bahasa Arabnya, bekas. Kan? Bekas min ma', daripada air. Macam kita kata bukmai gelas, bukmai ayak. Farafa'ahu hatta nadhara an-nas. Kemudian Nabi angkat qadah tu, bekas tu yang ada ayak tu, thumma syariba, Nabi minum. Faqila lahu ba'da dhalik inna ba'dan nasi qad sama. Nabi pun minum. Minum ni kan abang kata suruh pakat buka. Minum. Kemudian dikatakan kepada Nabi sesungguhnya ada sebahagian masih berpuasa. Ulaikal usah. Sesungguhnya mereka itu menderhakai aku. Minum. Sebab apa tuan-tuan? Nabi suruh minum. Sedangkan dalam riwayat yang lain Nabi bagi pilihan. Kerana datang dalam lafaz yang lain menceritakan tambahan pada hadis ni, innan nas qad syaqqa alaihimus siyam. Kerana manusia syaqqa alaihimus siyam, telah merasa susah dengan puasa ni. Gagah juga nak puasa. Dah teruk dah. Musafir dah tak larat dah. Dengan panas, dengan jauh. Mereka nak puasa juga. Mereka tak mau buka. Jadi Nabi buka dulu. Nak tunjuk kata, boleh buka. Dan Nabi suruh buka. Sehingga dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Laisal bir as-siyam fis safar. Bukan daripada kebaikan. Tidak dianggap satu kebaikan seseorang yang berpuasa ketika bermusafir. Sebab apa? Nabi sebut hadis tu kerana tengok ada satu orang dah lembek dah. Dia gagah gak nak puasa. Nabi tanya dia apa tu? Kan? Dia tu puasa. Nabi kata bukan kebaikan. Buka. Dalam riwayat tu kata fada'a biqadahin min ma'in ba'dal 'asr. Nabi minta gelas air itu selepas daripada asar. Selepas daripada asar. Jadi hadis ni menyebabkan para ulama menunjukkan adanya apa yang dikatakan dengan rukhsah bagi orang yang bermusafir.
Dan kita jangan anggap orang yang apabila dia musafir, dia ambil rukhsah tu sebagai orang yang lekeh. Orang yang lemah iman. Dia ambil rukhsah, tak ada masalah. Bahkan dalam hadis disebut Allah Ta'ala suka hamba-hambanya ambil rukhsah yang dia bagi. Seperti mana dia benci hamba-hamba dia mengambil dosa, buat dosa. Seperti mana dia benci kita buat dosa, dia suka kita mengambil rukhsah. Jadi kalau tuan-tuan musafir, tuan-tuan nak ambil rukhsah, tak ada masalah. Dia kata, amboi lekeh dengan hang, kan? Iman lemah. Apa rukhsah-rukhsah ni dulu boleh lah. Kan? Dulu boleh lah. Sekarang kita nak rukhsah apa? Terpaksa lah. Tak, rukhsah ni dia tak berkait dengan dulu ke sekarang. Dia berkait dengan Allah Ta'ala bagi kepada orang musafir, faman kana minkum maridan aw ala safar. Boleh buka puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia boleh ganti pada hari-hari yang lain. Jadi kalau kita pergi musafir, tu ada orang tanya, dia kata kalau dia musafir, lepas tu dia buka puasa, dia bersama dengan isteri dia. Tak apa tak? Kita tanya dia pergi mana? Dia tak ada tujuan saja dia pergi lah kerana dia nak minum air. Tuan-tuan pun kalau rasa tak larat, musafir. Kan? Awak abang duk tak duk nak pergi Penang, kita musafir. Masak sedap-sedap, kita musafir. Kan? Tak tahu lah tuan-tuan, tapi orang musafir ni boleh berbuka. Tapi dia kena ganti pada hari yang lain. Cuma para ulama memperincikanlah secara mudahnya, khulasahnya, kesimpulannya dia macam ni. Bagi mereka yang bermusafir, sekiranya musafir itu tidak membeban dan menyusahkan, memudaratkan diri dia, afdal dia berpuasa. Ini khulasahlah kesimpulan. Tetapi sekiranya dengan dia berpuasa itu memberikan suatu bebanan dan kesusahan, sepertilah hadis-hadis yang kita baca ni, afdal ketika itu dia berbuka. Tetapi untuk satu orang apabila dia bermusafir, dia nak buka, walaupun tak ada bebanan, tak ada kesusahan, dia kata saya musafir, saya boleh buka, pun tidak menjadi satu kesalahan, kerana itu antara rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala beri, dan Allah tidak mengikat. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Allah tak ikat. Allah kata apa? Siapa yang sakit, siapa yang musafir, tak semestinya musafir itu memenatkan ke, musafir itu memberatkan, boleh buka. Macam juga sakit. Tuan-tuan tahu sakit ni ada riwayat Abdullah ibn Sirin. Quran sebut sakit, Quran tak bagi tahu sakit apa. Telah berlaku khilaf di kalangan para ulama sakit apa. Kan? Perbincangan panjang tentang sakit. Cuma ada di kalangan para ulama, di kalangan tabi'in, di kalangan salaf ni, ada yang dia makan. Ada orang pergi rumah dia duduk makan. Lepas tu orang pun tak tanya dia. Dia tak jari aku sakit. Dan orang yang sakit ni Allah bagi uzur untuk buka. Tapi panjanglah perbincangan. Sakit tuan-tuan, sakit hati ke, sakit orang lenguh kaki lah, duduk lama kuliah subuh, balik bantai nasi. Panjanglah, janganlah kita ambil yang mudah tu. Adalah dia punya kaedah tu, saya nak sebut perbincangannya begitu. Kan? Nampak? Itu hadis yang kedua pada pagi ini. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang mana musafir dalam keadaan yang mubah, yang harus, musafir yang elok, yang baik, tuan-tuan ada rukhsah. Rukhsah banyak. Boleh jamak, boleh qasar, boleh buka puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merahmati dan memberkati urusan kita pada pagi ini dan hari ini, dan Allah memudahkan puasa tuan-tuan ni pada hari ini insya-Allah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.